'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk. Okey, apa yang anda saksikan sedikit infografik ataupun laporan yang kami sediakan di bawah Imbasan 2020 iaitu highlight ataupun tumpuan sepanjang tahun ini. Untuk anda boleh terus ke astroawani.com, ada bahagian yang kami aturkan di situ dituliskan Imbasan 2020. Yang anda saksikan sedikit BTS itu adalah sedikit daripada laporan yang disediakan oleh Isabel di bawah program Imbasan 2020. Baiklah, untuk waktu ini saya nak bersama dengan Muhafendi Muhammad. Kalau yang pertamanya tadi bersama dengan Nur Faziza Ali berkaitan dengan khususnya di perkembangan banjir di Terengganu, katanya semakin pulih. Tetapi untuk waktu ini di Kelantan bagaimana pula ceritanya? Kalau boleh saya nak terus bersama dengan Muhafendi. Ya, Fauzi. Okey, Muhafendi, mungkin boleh dikongsikan status secara terkininya. Kalau diikutkan dalam laporan yang dikeluarkan oleh laporan terkini kejadian bencana di seluruh negara, kalau diikutkan khususnya di Kelantan, daerah yang terjejas adalah 3, pusat pemindahan yang masih dibuka adalah 23 buah pusat pemindahan, keluarga yang terjejas 501 dan secara keseluruhan mangsa yang terjejas akibat banjir pada kali ini adalah 1392. Saya pasti Muhafendi ada perinciannya kalau ikut tempat-tempat itu. Boleh kongsikan status secara keseluruhannya, Fani? Baiklah Fauzi, sebenarnya banjir gelombang kedua yang melanda Kelantan pada hari ini menunjukkan tanda pemulihannya, di mana mangsa banjir yang masih berada di 15 pusat pemindahan sementara telah pun menurun kepada angka 1,156 orang yang melibatkan 418 keluarga. Di mana daerah Pasir Mas masih lagi dikategorikan sebagai daerah yang teruk terjejas, yang menyaksikan lebih daripada 1,000 mangsa banjir masih berada di 12 pusat pemindahan sementara. Manakala di Kuala Krai, mangsa banjir yang masih berada di DPS menurun kepada 67 orang dan di Tanah Merah masih lagi kekal kepada 79 orang. Dan pada kali ini, hari ini tumpuan saya adalah terarah di daerah Tumpat, di mana Sungai Golok di Rantau Panjang, aliran sungainya dijangka akan keluar ke laut melalui Tumpat dan melalui Kuala Jambu di Tumpat. Dan ini dapat kita saksikan berlakunya peningkatan air di beberapa kawasan rendah di sekitar daerah Tumpat, yang mana semalam dilaporkan lebih daripada 10,000 penduduk di beberapa buah kampung, antaranya Kampung Kuban Sawa, Kampung Simpangan, Kampung Benang Payung, Kampung Kijang Sebidang telah pun terputus hubungan, di mana akses ataupun jalan untuk memasuki perkampungan tersebut telah pun digenangi air. Dan siang tadi saya berkesempatan bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Tumpat telah melakukan tinjauan, walaupun tiada lagi mangsa dipindahkan dari daerah Tumpat, namun pihak berkuasa bersama dengan agensi berkaitan termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun bertindak untuk menghantar keperluan makanan, terutamanya melibatkan warga emas dan juga golongan yang memerlukan. Dan untuk makluman Fauzi juga, kebiasaannya Tumpat merupakan daerah yang paling last menerima kesan daripada banjir yang berlaku sama ada di Tanah Merah ataupun di Kuala Krai ataupun di Rantau Panjang, kerana aliran sungai Golok bermula daripada Jenok, daripada Berkusia akan menyusuri sungai dan seterusnya melalui daerah Tumpat sebelum ke laut. Jadi kesan terakhirnya akan diterima di daerah Tumpat, yang mana kebiasaannya penduduk daerah Tumpat ini di kampung yang saya sebut tadi akan menerima situasi banjir air termenung
ataupun banjir air terperangkap yang memakan tempoh 2 minggu sehinggalah ke 3 minggu. Jadi bayangkanlah mereka terpaksa berada di pusat pemindahan sementara selama 3 minggu sebelum keadaan ataupun kampung mereka surut air sepenuhnya, Fauzi. Okey. Kalau boleh saya nak tunjukkan ini adalah laporan terkini kejadian bencana di seluruh negara setakat jam 4 petang tadi bagi tarikh 21 Disember 2020. Kalau boleh saya besarkan sedikit bagi negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang seperti yang saya telah maklumkan di negeri Kelantan itu adalah perinciannya, manakala Terengganu seperti yang anda boleh saksikan masih lagi ada 2 daerah pusat pemindahannya 27 keluarga 951 buah keluarga masih lagi terjejas dan juga mangsa secara keseluruhannya adalah 4,139. Kalau boleh saya bacakan sedikit, di bawah ini adalah pecahan-pecahan dan juga perincian pusat pemindahan khususnya di Kuala Krai dan juga di Pasir Mas dan juga Tanah Merah seperti yang anda boleh saksikan dan pastinya laporan dan juga perincian ini akan kami bawakan di buletin awal ini selepas ini dan pastinya di awal ini 7.45 dan untuk waktu ini Muafendi mungkin boleh dikongsikan kalau Fazizai ataupun Mekja tadi ada kongsikan dan juga berkongsi tentang cerita bagaimana penduduk merasa bimbang bila mana mereka tinggal rumah ada mereka bimbang ada kejadian kecurian dan juga harta benda dicuri. Adakah perkara yang sama juga berlaku di Kelantan ataupun bagaimana? Sebenarnya Fauzi, saya pada gelombang pertama, banjir gelombang pertama yang melanda Kelantan yang tertumpu di daerah Pasir Putih, saya tertarik dengan satu kisah di mana sewaktu saya ingin ke Bukit Awang, di mana kawasan Bukit Awang merupakan kawasan yang pertama dilanda banjir, saya melalui satu kampung yang dikenali sebagai Kampung Sungai Petai. Jadi apabila saya sampai di kampung tersebut, saya teringat apa yang diwairalkan ataupun apa yang ditularkan oleh rakyat Kelantan sebelum ini bahawa terdapat seorang artis yang berada di Sungai Petai itu. Jadi berkesempatan dengan tujuan saya untuk membuat liputan banjir di Kampung Bukit Awang, saya melalui Kampung Sungai Petai itu. Jadi kebetulan saya ingat dengan apa yang ditularkan itu, saya cuba mencari di manakah gerangan yang dimasukkan itu. Jadi saya menemui satu kedai makan yang agak tidak berapa besar, tertulis Renggo, kedai roti canai, dalam satu kampung yang kita ibaratkan sebagai kampung yang agak terpelosok daripada pekan Pasir Putih. Namun di situ terdapat seorang artis yang dikenali oleh sebagai Renggo yang telah pun menjalankan perniagaan membuat roti canai. Dan apabila saya berkesempatan berbual dengannya, beliau ada cerita sebenarnya. Bukan sahaja terperangkap kerana PKP, namun beliau sebenarnya mencari tapak untuk memulakan hidup baru. Jadi apa kata kita dengarkan dulu sedutan hasil temu ramah saya bersama dengan beliau. Kita akan berpindah ke Terengganu. Kebetulan saya dapat orang kata masa tu kita berduda, kita dapat satu wanita untuk dikahwini lah. Jadi konon-kononnya nak duduk Terengganu. Tapi takdir Allah Ta'ala kita tak jadi nikah. Cancel nikah. Tak ada jodoh. Jadi daripada Terengganu saya pindah ke Pasir Putih. Sebab saya tengok kedai ini sesuai lah dengan kita punya marketing tu kan. Setelah bincang dengan kawan-kawan kat sini, bapa saudara apa semua, jadi saya rasa ini keputusan yang terbaik lah. Sebab itulah kita buat roti canai sebagai menu utama. Fauzi, saya nak menambah sedikit. Sebenarnya tindakan Renggo yang bertapak di Sungai Petai itu telah membuka satu peluang dan juga ruang kepadanya. Dalam masa 3 bulan, beliau menjalankan perniagaan bersama sanak saudaranya di Sungai Petai itu. Pada hari pertama, beliau membuat roti canai sekitar 100 biji laku sebelum maghrib. Hari kedua, 200. Hari ketiga, 300. Dan sambutannya cukup luar biasa walaupun berada di satu kampung yang ceruk. Namun disebabkan kuasa media sosial, kuasa viral ini, bukan saja masyarakat di Pasir Putih, masyarakat di sekelilingnya, sebaliknya penduduk luar daripada Pasir Putih mencari di manakah terletaknya kedai Renggo. Jadi saya tak langsung tindakan beliau yang berhijrah ke Kelantan di kawasan Sungai Petai itu telah membuka kata rezeki yang agak lumayan buat
Renggo menjalankan perniagaan roti canai dan sebelum ini beliau mempunyai satu kedai di Puchong, namun diberikan kepada rakannya dan juga artis untuk diteruskan perniagaan di Puchong dan beliau berada di sini dan katanya beliau ingin bertapak di Sungai Petai, Pasir Putih, Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Muhammad Fendi Muhammad atas perkongsian yang pertamanya tadi bercerita tentang secara keseluruhannya perkembangan banjir di Kelantan dan kemudiannya adalah cerita, biasalah wartawan ni ada je sisi ataupun side story cerita-cerita yang boleh didapatkan bila mana ada membuat tinjauan seperti banjir ini, iaitu yang keduanya adalah bercerita tentang daripada artis ke penebar roti yang dimaksudkan adalah individu itu adalah Renggo. Renggo adalah bekas ahli kumpulan Aero. Tapi untuk waktu ini, kalau boleh saya ambil masa lebih kurang dalam 1-2 minit, ini adalah kenyataan media daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkaitan dengan maklum balas isu perkahwinan rakyat Malaysia beragama Islam di India, yang mana kalau boleh saya bacakan sedikit. Saya telah meneliti dan juga mengambil maklum berkenaan isu yang tular berkaitan dengan perkahwinan seorang rakyat Malaysia Muslim dengan seorang pemain hoki India baru-baru ini. Ulasan ringkas adalah maklum balas kepada beberapa persoalan dan kenyataan terkait dengan peranan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dalam menangani isu ini, yang mana dalam kenyataan ini menyebut Islam menuntut umatnya untuk mengesahkan sesuatu maklumat yang diperoleh sebelum sebarang pandangan dan tanggapan dibuat. Tangkap layar ataupun screenshot, rakaman video ataupun hantaran posting di media sosial adalah maklumat sekunder dan tertiar yang ada kemungkinan sahih atau tidak. Dalam hal ini, wanita berkenaan serta ahli keluarganya jauh lebih mengetahui situasi sebenar apa yang berlaku, termasuklah perkara yang terkait dengan status agamanya dan pasangannya. Di Malaysia, seorang yang ingin masuk Islam hendaklah mengucap 2 kalimah syahadah dan mendaftarkan keislaman tersebut di hadapan pendaftar mu'alaf atau mana-mana pegawai atau mana-mana orang yang menguruskan pengislaman seseorang saudara baru, dan rekod pengislaman adalah di bawah seliaan pihak berkuasa agama negeri berkenaan. Dan perkara ini, hal ini sedang dalam siasatan pihak berkuasa agama negeri di Johor, dan berdasarkan perkara 160 Perlembagaan Persekutuan yang mentakrifkan seorang yang berbangsa Melayu adalah beragama Islam. Oleh itu, tidak semudahnya bagi sesiapa untuk menghukum seseorang yang berbangsa Melayu itu murtad hanya kerana berdasarkan khabar yang belum dipastikan kesahihannya. Dan perkahwinan antara pasangan Muslim dengan bukan Muslim adalah tidak dibenarkan berdasarkan Seksyen 10 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003. Pasangan yang bukan Muslim hendaklah masuk Islam terlebih dahulu sebelum berkahwin. Dan dalam kenyataan ini turut menyebut, bagi perkahwinan Muslim yang dibuat di luar negara, permohonan perkahwinan tersebut hendaklah dikemukakan kepada pendaftar perkahwinan, penceraian dan rujuk di Kedutaan Suruhanjaya Tinggi dan Pejabat Konsul Malaysia di negara tersebut. Perkahwinan ini juga hendaklah didaftarkan selepas pasangan pulang ke Malaysia. Adapun perkahwinan silang agama tidak benarkan dalam perundangan Malaysia. Dan dalam kenyataan ini, nasihatnya adalah sebarang tindakan yang boleh membawa kepada syubhah seperti sangkaan yang tidak baik kepada orang ramai, maka sewajarnya dielakkan. Dan ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Kalau boleh saya bacakan sedikit saja lagi. Harapannya adalah semoga kita dapat bersabar dan menunggu penjelasan daripada pihak berautoriti, iaitu pihak berkuasa agama negeri. Dan pastinya kami akan membawakan perkembangan dan juga perincian kenyataan ini, kenyataan yang dikeluarkan oleh Senator Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, terkait dengan isu yang membabitkan berita semasa, iaitu berkaitan dengan maklum balas isu perkahwinan rakyat Malaysia beragama Islam di India. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fuzin, kita jumpa lagi.